Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kali ini kita akan buat satu video memandangkan ramai sangat sekarang ni saya tengok terlalu ramai yang cuba share Google Quiz, Google Form untuk sebagai latihan kepada murid-murid pada musim PKP ni. Jadi satu yang saya tengok adalah kebanyakan daripada guru-guru kita suka share. Dia dapat satu quiz, kemudian dia share. Okey. Okey, apabila kita berkongsi Google Form, Google Quiz yang daripada orang lain, kelemahan dia adalah apabila murid-murid tadi mengisi, contohnya murid kita isi Google Form tersebut dan menjawab, kita tak dapat markah tersebut kerana Google Form tersebut disediakan oleh cikgu yang lain, contohnya cikgu Afifi lah. Okey, contoh saya menyediakan Google Form tersebut, Google Quiz, dan kemudian quiz tersebut responnya akan masuk ke drive, Google Drive saya. Okey, jadi kalau cikgu suruh murid buat, okay, dan murid buat soalan tu, so yang dapat respon tu adalah saya. Jadi cikgu tak ada database ataupun tak ada maklumat daripada murid-murid. Murid hanya boleh sekadar menghantar screenshot, dia dapat berapa per berapa. Okay, tetapi analisis soalan, analisis jawapan murid-murid tersebut dia tak dapat. Jadi rugilah. Okay, jadi kali ni kita nak cuba bagaimana dalam masa yang singkat ini kita nak membuat satu Google Quiz ataupun Google Form dengan cara yang mudah dan juga boleh menjadikan cikgu-cikgu lepas ni dapat menghasilkan quiz-quiz sendiri dengan sangat mudah. Okey. Baik, yang pertama sekali kalau macam biasa kalau cikgu buka browser macam saya dah pesan setiap kali kita nak login ke kita punya Google Drive ataupun Google Classroom, segala Google apa benda tu, okey, yang melibatkan login, tak kisahlah bank ke apa ke, kita gunakan private window. Okey, saya lebih selesa menggunakan ini kerana sebagai peringatan untuk diri kita jugalah. Okey, baik. Jadi di sini yang pertama sekali cikgu lebih elok cikgu login dulu ke Google Drive ataupun Google account MOE MOE iaitu banyak cara. Cikgu boleh masuk dekat Gmail, boleh cikgu boleh masuk dekat Drive, Google Drive. So daripada sini saya nak tunjukkan cikgu bagaimana kita nak masuk melalui Google Drive dulu ya. Okey, cikgu just type saja Google Drive. Okey, type di atas sini dan kemudian just klik sini Google Drive. Okey, dan kemudian go to Google Drive. Okey, yang personal. Okey, just klik here dan kemudian sign in menggunakan kita punya Google punya account MOE MOEDL ni yang diberi oleh penjara bestari kita. Okey, gunakan ini kerana apa yang menariknya adalah dalam Google kita punya MOE punya account ini, dia ada unlimited storage. Maksudnya cikgu buatlah seberapa banyak quiz, cikgu nak upload file, cikgu nak bubuh movie ke, nak bubuh video pengajaran dan sebagainya, dia tak ada limit setakat ini. Okey, so sebab itu kita gunakan apa yang ada. Macam dulu kita ada Yes punya account. Okay, so Yes tu mungkin boleh guna lagi saya rasa account tu, tapi saya pun dah tak guna sebab dia tak ada kaitan dengan KPM dah. Okay, so kita gunakan ini ya. Okay, Google Drive. Okay, so dekat atas ni cikgu boleh tengok digital learning, cikgu bubuhlah gambar cikgu. Okay, dan sini storage dia adalah, nampak ni dia tak ada tulis per berapa. Okey, kalau personal account kita ditulis 140 MB per 15 GB contohnya kan. Okey, so dia limited kepada 15 GB. 15 GB ni cikgu, kalau cikgu upload video yang bersaiz 1 GB, cikgu upload 15 video dah penuh. Tak boleh buat apa dah. So kita terpaksa create account baru. So gunalah account yang diberi. Okey, baik. Jadi sini saya satu contoh yang quiz yang saya dah buat. Okey, macam ni lah saya kata ni. Okey, quiz ni kalau kata cikgu tengok di sini, kalau murid cikgu hanya share quiz yang saya dah buat kepada murid-murid cikgu, cikgu takkan dapat respon yang sebegini ya. Cikgu takkan dapat respon berapa orang yang menjawab. Okey, soalan satu berapa orang yang jawab
A, jawab B, jawab C dan sebagainya, cikgu tak dapat analisis soalan ni. Okey, yang dapat siapa? Saya yang dapat. Sebab saya pemilik Google Quiz tersebut. Okey, jadi bagaimana kita nak buat sendiri? Ada cikgu yang PM saya bertanya bagaimana, apa langkah-langkahnya, ni macam mana, tu macam mana. So, disebabkan terlalu ramai yang bertanya, okey, saya simpulkan dalam video ini saja. Kita buat step by step. Dalam masa lebih kurang insya-Allah 10 minit kita siapkan satu Google Form ataupun Google Quiz. Okey, from zero to hero. Okey, baik. Jadi ni tutup saja. Cikgu tutup saja yang ni. Okey, ni ada My Drive. Okey, apa yang cikgu perlu buat adalah, okey, cikgu hanya perlu klik new. Okey, nampak di sebelah kanan tu. Okey, dekat sebelah kanan sana tu adalah new. Cikgu klik sahaja new dan kemudian cikgu klik dekat Google Form. Okey, tak ada dekat sini. Pergi kat bawah ni more. Okey, dekat sini ada Google Form. Okey, so cikgu tekan yang ni Google Form. Okey, so dia automatik akan buka satu window baru, satu tab baru, sorry. Okey, satu tab baru. Di sinilah apa yang kita akan buat ataupun akan menjadikan benda ni sebagai quiz. Okey, sebagai contoh. Yang pertama sekali, cikgu kena ingat, cikgu jangan panik ya. Kalau tengok benda-benda macam ni, jangan panik. Okey, relax. Okey, yang pertama sekali kena ada tajuk. Okey, tajuk cikgu boleh bubuh di sini ataupun cikgu boleh bubuh di sini. Okey, di sini pun tajuk yang kita nak pamerkan di halaman tajuk kita punya file tersebut. Dan di sini saya lebih suka untuk meletakkan topik apa yang kita nak buat quiz tersebut. Contoh di sini saya tulis untitled form ya. Di sini saya tulis quiz sains tahun 3. Okey, contoh. Okey, jadi bila file ni dihantar ke WhatsApp, ke Facebook dan sebagainya, dia akan keluar tajuk dia quiz sains tahun 3. Okey. So di sini kita akan letakkan dia, kalau kita klik sini dia automatik ikut di sini. Tapi di sini saya lebih suka untuk meletakkan topik ataupun subtopik apa yang kita nak buat ujian tersebut. Contoh kalau kuis sains tahun 3 saya nak buat tajuk haiwan. Jadi haiwan. Okey, saya akan buat tajuk haiwan. Okey. Baik. Jadi di sini okey adalah dia punya description ataupun apa yang kita nak lebih spesifik. Contohnya saya tulis sini sains tahun 3. Enter. Kini kita boleh buat banyak Cikgu nak tulis panjang-panjang pun tak ada masalah. Cikgu tekan enter macam biasa sahaja. Kalau cikgu nak patah balik, cikgu tekan je backspace. Okey. Sains tahun 3 oleh Cikgu Afifi. Okey. So, tu contoh yang paling simple. Okey, ataupun disediakan oleh ke. Okey, saya buat sinilah disediakan ya. Disediakan oleh Cikgu Afifi. Okey. So, cikgu kliklah dekat mana-mana ruang kosong dekat kiri dan kanan ni untuk menghilangkan dia punya apa? Dia punya bar yang klip-klip tu. Okey, kalau cikgu nak edit balik, cikgu tekanlah dekat sini. Okey, haiwan tukar. Okey, kat sini boleh edit balik, tak ada masalah ya. Okey. Baik. Jadi kemudian cikgu boleh bergerak ke soalan yang pertama. Nampak dia antara soalan ke soalan ni cikgu nampak ni ya. Cikgu hanya tekan kotak saja. Ni kotak yang pertama untuk edit bahagian atas. Kemudian untuk kotak yang kedua ni untuk kita masukkan soalan-soalan yang kita nak masukkan. Okey, macam biasa mula-mula apabila ada je kita nak buat quiz, yang pertama kita akan tanya apa? Kita mesti ada nama. Jadi cikgu buat di sini nama penuh. Sebab okey, di zaman milenium ni, zaman serba canggih ni, kuis kita ni mungkin akan dijawab bukan sahaja untuk murid sekolah kita. Mungkin sekarang ada sekolah lain nak jawab ataupun kawan-kawan kita share ke kan. Saya cakap tadi kan ada cikgu-cikgu yang dia suka share kan, bukan apa untuk just untuk ni je lah kan, untuk revision dan sebagainya. Jadi bila dia share, kalau kita hanya tuliskan nama saja, katalah nama dia Amin, dia pun tulis Amin. Lepas tu sampai kat kita respon tu, jadi Amin. Kita pun tanya, siapa pula Amin ni kan? Adakah budak kita nama Amin? Tak ada pula kan? Okey, jadi disebabkan itu apabila kita buat Google Form ni, kita dapatkan maklumat-maklumat asas seperti nama penuh, kelas dan juga sekolah. Itu cukup.
Okay, supaya kita tahu responden kita daripada mana, kelas apa dan daripada mana. Kalau cikgu nak tambah lagi detail, cikgu nak email ke ataupun nombor telefon dan sebagainya, cikgu boleh tambah. Okay, jadi saya tunjukkan 3 yang utama, iaitu nama, uh, kelas dan juga sekolah. Baik, di sini cikgu tuliskan nama penuh. Okay, dan kemudian cikgu tulis, cikgu pilih dia punya ruang jawapan. Ini adalah soalan. Okey, tempat untuk soalan. Okey, di sini adalah ruang jawapan. Okey, jawapan dia cikgu boleh pilih. Di sini nampak. Setiap kali kita di sini dia default. Maksudnya dia sediakan untuk kita untuk short answer. Sebab dia biasanya Google ni dia pandai, dia dah ada, dia pandai sikitlah. Dia tengok contoh soalan kita pun dia dah tahu dah. Dia cadangkan dah jenis jawapan yang mana yang kita nak. So dekat sini dia tulis short answer. Betul lah tu. Okey. Tetapi kalau kita nak ubah, kita boleh ubah di sini. Kalau kita nak suruh dia tulis nama, sila tulis nama penuh beserta deskripsi diri anda. Jadi anda, cikgu pilihlah paragraf. Tak sesuai lah pula cikgu buat short answer kan. Okey, paragraf ni untuk yang lebih panjang, jawapan yang lebih panjang. Okey, multiple choice, checkbox, drop down ni semua adalah contoh-contoh jawapan yang kita akan gunakan untuk soalan-soalan kita. Tapi untuk 3 yang basic ni, iaitu nama, kelas dan juga sekolah, kita akan gunakan short answer. Okey, baik. Jadi nama penuh, okey, kita gunakan short answer text. Kita biarkan di sini. Okey, sebab kita dah pilih short answer. Okey, kemudian kita hanya perlu tekan tambah untuk tambahkan soalan seterusnya. Okey. Satu perkara lagi, kalau cikgu nakkan detail ataupun cikgu nak tulis pesanan ringkas, kadang-kadang budak-budak ni dia tulis nama penuh, dia tulis kita nak huruf besar, dia tulis huruf kecil. Ataupun kita nak dengan bin, dia tak tulis bin. Okay, so kita boleh letakkan description dekat sini. Show description ni. Nampak? Cikgu tekan, alamak, tak nampak pula ya. Okay, kejap ni. Okay, cikgu tekankan description. Cikgu tekan 3 button kecil ni. Cikgu tekan dan cikgu tekan description. So dia akan keluar satu lagi bar dekat bawah ni. Okay, dia akan keluar satu lagi bar dekat bawah ni. Di sini kita boleh tuliskan pesanan. Contoh ataupun kita tulis nama penuh mesti diisi dengan huruf besar. So dia tahulah. Okay, jadi dia tahulah di sini dia nak jawab dengan huruf besar. Macam mana kita nak tahu bentuk soalan yang kita dah buat ni? Kita nak tengok macam mana hasil dia. Okey, untuk yang pertama ni, cikgu nampak tak gambar mata ke atas ni? Ke atas ni. Nampak mata ni? Dia sebenarnya button untuk preview. Saya panggil mata je lah kan. Okey, cikgu tekan mata ni, dia akan keluar. Inilah contoh soalan yang ada untuk murid-murid jawab. Kita dah tengok ada, oh macam ni. So kita nak macam ni kita nak edit balik. Kita cuma pangkah saja ini. Okey, dan kemudian kita edit dah balik. Contoh di sini mesti diisi dengan huruf besar, ataupun cikgu nak buat cikgu tak nak tulis arahan. Cikgu nak tulis contoh. Cikgu tulis contoh Amin bin Samsudin. Macam tu. Jadi budak-budak pun dia akan jawab. Jadi kita tengok preview balik. Kita ingat mata ni. Soalan dia akan jadi macam ni. Nama penuh, contoh Amin bin Samsudin. Jadi budak-budak pun jawablah. Afiq, Haikal, bin. So dia tahulah kena bubuh bin, kena gunakan huruf kecil dan huruf besar dan sebagainya. Okey? Baik. Kita pangkah saja. Ini preview tak ada masalah cikgu. Cikgu boleh tutup saja. Sebab yang penting adalah sini. Dan cikgu jangan risau. Kalau cikgu terpadam. Okey, ni leave page. Sebab apa dia tekan leave page ni? Sebab kita tengah isi tadi kan. Tekan je leave page ni. Kalau cikgu terpadam, cikgu jangan risau. Okey, sebab benda ni dia auto save. Nampak ni di atas ni, dia tulis ni all changes save in drive. Maksudnya kalau cikgu terpadam, alamak, terpadam, cikgu boleh cari balik dalam drive cikgu tadi, Google Drive. Cikgu carilah apa tajuk dia tadi. Kita dah bubuh tajuk tadi kan. Okey, quiz sains tahun 3, jadi yang ini. Okey, so saya klik dekat sini, double klik balik, dia akan buka balik dekat mana yang kita berhenti tadi. Cikgu jangan risau sebab Google dia punya sistem dia dah buat semua automatic save. Okey, jangan buang masa ya. Kita nak cepat ni. Tak adalah cepat sangat kan. Okey, janji cikgu faham. Okey, jadi kita nak teruskan ke soalan kedua. Okey, cikgu di sini cikgu tengok bar di sebelah kanan ni. Tak apa nampak saya pula menghalang. Okey, ni bar di sebelah kanan ni. Okey, cikgu tekan sahaja, tekan tambah ni maksudnya add question.
Okey, cikgu kalau cikgu tak pasti apa button untuk apa, cikgu hover je ataupun cikgu pergi je kat sini, dia akan tulis add question, yang ini import question, ini add title and description, ini add image, ini add video, ini add section. Okey, apa dia, cikgu boleh cuba, tak ada masalah. Okey. Baik, jadi soalan seterusnya kita tambahkan. Nampak? Bila cikgu tekan tambah, dia akan keluar satu lagi kotak baru. Maksudnya soalan yang baru. Macam mana cikgu nak edit soalan yang atas ni? Cikgu terlupa. Katakan cikgu terlupa. Alamak, terlupa lah soalan atas ni nak edit balik. Cikgu just tekan saja kotak. Nampak ni? Ni kotak bawah. Yang ni kotak ini. Cikgu tekan saja. So, kita boleh edit balik. Okey. Dan kebiasaannya, okey, kita perlulah enablekan ruang required ni. Cikgu nampak belakang saya ni? Required ni. Required ni maksudnya wajib diisi. Kalau murid tak isi, dia tak boleh submit soalan ni. Jadi cikgu just enablekan required. Okay. Dan dia bila cikgu preview, dia akan nampak ni. Required, nampak ni. Dia ada color warna merah ni. Maksudnya kalau budak tu tak isi ataupun siapa-siapa pun tak isi ruang tu, dia tak boleh nak submit. So untuk mengelakkan mereka terlupa untuk menjawab. Okay. Baik. Jadi kita sambung. Soalan kedua, bila yang pertama nama penuh, yang kedua kita nak tahu cepat. Dia dekat atas ni kan. Jadi cikgu jangan panik, cikgu turun saja ke bawah, cikgu tekan kotak bawah untuk kita edit balik soalan yang bawah yang kedua. Soalan yang kedua kita nak tanya biasanya kelas. Okey. Kalau murid kita nak tahu kelas mana. Kalau contoh darjah 3, kita ada 5 kelas darjah 3. Kalau kita tak buat ruangan kelas, jadi kita tak tahulah budak ni kelas mana. Contoh nama Irfan, ada 5 orang nama Irfan. Jadi bila dia jawab, dia hantar respon kat kita, kita check dekat respon ni, ada 5 Irfan yang jawab. Kita pun dah tak tahu dah Irfan yang mana. Irfan 3 sarjana ke, Irfan 3 intelek ke, kan, Irfan 3 Zamrud ke, kan. Jadi yang kedua kita bubuh sini adalah kelas. Jadi kita type saja kelas. Okey. Kalau kita nak bagi arahan, kita macam biasa kita tekan di sini. Tekan dekat ruang kecil ni, 3 ni, kita tekan description, kita tuliskan dekat sini. Dekat description ni tuliskan sila tulis ataupun sila masukkan kelas semasa anda. Maksudnya mungkin yang nak jawab tu mungkin darjah 5 ke ataupun darjah 4, dia nak buat ulang kaji, mana kita tahu kan. So kita tulis ni kelas. Kita nampak dia buat option. Okey, sebab apa dia buat option? Mungkin dia baca ini sebagai soalan yang memerlukan pilihan jawapan. Kita tak nak. Jadi kita nak dia mesti jawab short answer juga. Kelas apa? So kita tekan kat sini, kita ambil short answer balik. Okey, short answer dekat sini, baru murid tu akan jawab. 6 universal ke, 6 Uranus ke, kalau yang murid yang nak buat ulang kaji kan. Ataupun darjah 3 Bestari ke, kan. Jadi dia akan jawab. Jadi macam mana nak tengok hasil dia? Tekan dekat mata. Dia buka tab yang baru. Inilah contoh yang dia orang akan jawab nanti. Nama penuh, contoh. Kelas, sila masukkan kelas semasa anda. Nampak? Dia orang dapat arahan dengan lengkap dan jelas. Okey? Baik. Pangkah, tak ada masalah. Tutup. Okey? Kemudian yang ketiga kita nak tahu dia punya sekolah. Okey, jadi kita tambahkan silap. Okay, kita tambah lagi soalan. Tambah lagi satu soalan, pergi kat bawah. Tambah lagi satu soalan, kita nak tahu sekolah. Okey, sekolah. Okey, jadi kita nak sama juga, kita nak isi, kita nak bagi arahan juga supaya dia masukkan sekolah yang betul. Kita tekan sini, kita tekan description. Okey, kita tulis sini sila masukkan nama sekolah anda. Okey. Baik. Jadi di sini nampak Google Form dia baca mungkin kita nak buat soalan berbentuk pilihan jawapan. Tak nak. Okey, kita masih lagi nak menggunakan short answer. Jadi kita tekan dekat sini, kita gunakan short answer. Okey. Jadi dekat sini okey. Kita murid akan masukkanlah SK Kampung Bahagia ke, SK Minangkabau ke, SK apa benda, SK apa benda. Okey, baik. Macam mana kita nak tengok? Kita tekan dekat mata. Okey. Baik, jadi sambil cikgu get through ataupun go through buat soalan ni, okey, cikgu kena pastikan, tadi cikgu dah tempat ni, benda-benda cikgu nak kena ingat. Okey, required. Nampak? Yang nampak saya masukkan yang ni, saya dah buat required. Yang ni saya lupa. Nampak dia tak ada merah. So benda-benda ni cikgu kena ingat lah. Okey, jadi kita pangkah balik.
Macam mana kita nak buat yang soalan nombor 2 ni perlu dijawab, wajib dijawab? Kita tekan saja dan kemudian kita tandakan enablekan required question. Okey. Dan kemudian soalan ketiga pun sama, kita tekankan required question. Okey. Setakat ni boleh ya? Okey, baik, bagus. Kalau tak boleh, cikgu buat kopi minum dulu ya. Okey, baik. Seterusnya kita dah dapat 3 maklumat yang penting, cukup. Okey, pada saya cukuplah. Saya dapat nama, saya dapat kelas dan saya dapat sekolah. Okey, jadi cukuplah. Kan, kita nak tahu apa lagi kan? Okey, kemudian barulah kita masukkan soalan. Okey, sini saya tunjukkan 2 contoh soalan ya cikgu ya. Sebab kalau kita nak tunjuk sampai 10, mungkin panjang sangat. Okey, saya tunjukkan. Okey, kita macam mana nak masukkan soalan? Tekan add question lagi. Okey, tekan add question, pergi ke bawah. Okey, di sinilah soalan yang kita nak masukkan. Sebagai contoh, soalan pertama saya nak masukkan, kalau sains tahun 3, soalan yang berbentuk pilihan jawapan. Okey, bagaimanakah haiwan membiak? Okey, soalan dia, bagaimanakah haiwan membiak? Okey, kalau contohnya cikgu dah bagi soalan dan mungkin cikgu perlukan isi description tadi, cikgu boleh bubuh description tu. Tapi kalau macam saya tak nak bubuh, tak apa. Tapi kalau contoh cikgu nak bubuh juga, cikgu tekan description. Mungkin cikgu boleh bagi cadangan dekat dia. Rujuk buku teks muka surat 35. Okey, ini contoh. Okey, kalau cikgu nak bagi arahan lanjut lah. Kalau cikgu tak nak bagi arahan lanjut, tak payah. Tak payah pun tak apa. Okey, tak wajib pun. Okey, kemudian multiple choice. Yang ni kita boleh buat. Barulah kita nak guna yang 3 ni. Okey, iaitu multiple choice, checkbox ataupun drop down. Kalau multiple choice seperti soalan ini, jawapan ini. Option first, option 1 dia macam ABCD lah. Okey, option 1 bertelur. Kemudian add option or add other. Okey, tambah je dekat sini. Okey, yang kedua melahirkan anak. Okey, kemudian kalau ada lagi contoh yang ketiga, kita buat apa dia cikgu? Bertelur, melahirkan anak, membiak. Contoh jawapan yang salah Okey, membiak. Okey, jadi 3 cukup lah. So kita ada ABC ataupun 3 pilihan jawapan. Okey, macam mana hasil dia? Kita tengok lagi, tekan mata. So dia akan jadi macam ni. Ini contoh dia. Bagaimanakah haiwan membiak? Rujuk buku teks muka surat 35. So murid boleh menjawab salah satu sahaja. Okey, baik. Pangkah lagi. Okey, leave page sebab kita tengah menjawab. Kalau cikgu nak buat drop down, okey, kalau cikgu tak nak tengok dia panjang sangat, kalau ataupun ada jawapan dia lebih kurang dalam 10 jawapan, okey, tak sesuai kalau kita buat option sebab dia akan jadi panjang. Option 1, 2, 3 sampai 10. Kalau jawapan dia banyak, cikgu gunakan checkbox atau cikgu gunakan drop down. Okey, kalau drop down, okey, dia ada 1, 2, 3. Contoh lagi 4. Saya tulis je lah cikgu. Kumpul, okey. 5 anak, okey. 6 zirafah. Jawapan yang salah Okey, kalau ada 7 jawapan, 6 jawapan. So, dia akan jadi macam mana? Kita tekan dekat preview. Okey, jadi jawapan dia yang kita nak jawab ni, dia akan nampak ni. Dia akan jadi choose. So pendeklah sikit bentuk soalan kita, betul? Okey. Jadi kalau contoh soalan yang kita nak buat ni, kalau contohnya kita nak buat, okey, apakah jenis makanan yang ada sumber protein? Kita ada banyak kan? Okey, kita boleh buat drop down. So budak boleh pilih daripada sini. So tak adalah soalan kita pun ataupun Google Form kita akan jadi memanjang sampai ke bawah. Dia nak scroll kan, takut terlepas. Okey, itu fungsi dia. Okey, cikgu pangkah. Okey, tadi saya buang balik, saya gunakan multiple choice. Okey. Okey, baik. So yang ni saya buang lah, saya pangkah Cikgu kalau nak buang jawapan ni, cikgu pangkah saja. Pangkah. Okey, ada 3 jawapan. Okey, yang ketiga cikgu boleh cuba drop down. Checkbox. Checkbox ni kalau jawapan yang lebih daripada 1. Contohnya cikgu nak buat jawapan dia bertelur dengan melahirkan anak. Jadi 2 jawapan. Jadi cikgu boleh guna checkbox. Okey. Jadi macam mana dia punya bentuk dia? Dia akan jadi macam ni. Tekan ni. Jadi dia ada 2 jawapan. So dia boleh pilih 2 ataupun 3 jawapan. Ini fungsi checkbox. Okey. So cikgu padam. Okey, leave page. Jangan risau. Leave page. Okey, baik.
Jadi seterusnya cikgu nak tambah lagi. Okey. Kalau cikgu katalah cikgu nak tambah gambar dekat jawapan, okey, ataupun dekat soalan cikgu nak tambah gambar. Okey, cikgu cuma tekan, nampak ni ada gambar gunung ni kan. Ini adalah kalau kita nak taruh gambar. Contoh, saya nak taruh, contohnya saya akan tengok apa benda gambar yang saya nak masukkan. Saya nak masukkan gambar binatang contohnya. Okey, binatang. Okey, katak. Okey. Jadi katak. Jadi soalan ni saya sajalah. Okey, jadi soalan dia akan jadi macam ni. Nampak? Bagaimanakah haiwan membiak? Tunjuk gambar katak, kemudian baru ada contoh soalan. Macam mana hasil dia? Tekan gambar mata. Tekan sini, nampak? Ni jadi bentuk soalan dia. Bagaimanakah haiwan membiak? Ada gambar katak dan kemudian ini adalah contoh ataupun pilihan jawapan. Okey, baik. Pangkah balik. Okey, tak payah tengok benda ni. Okey. Cikgu-cikgu saya rasa ini contoh yang ada. Kalau cikgu-cikgu nak tambah benda lain, cikgu hanya tambah saja. Okey, katalah cikgu nak tambah soalan kedua. Ni tadi cikgu lupa tulis nombor soalan kan. Okey, cikgu tekan je sini. Tekan dekat sini, cikgu tambah saja dekat ujung ni 1. Okey, dia akan jadi nombor soalan. Okey, settle. Kemudian pergi kat yang ke bawah ni. Kalau soalan nombor 2, cikgu tulis je nombor 2 soalan dia apa. Okey, dan kemudian pilih. Buat ikut step yang sama dan jangan lupa required question. Okey, mesti jawab, wajib jawab. Okey. So sebelum cikgu nak publish quiz ni, cikgu bolehlah semak tekan gambar mata ni, preview ni. So macam inilah bentuk apa cikgu punya Google Form ataupun Google Quiz. Okey, tapi cikgu tengok macam tak menarik kan. Okey, tak apa, sabar. So dekat sini saya dah tunjukkan bagaimana nak, apa benda yang perlu cikgu isi. Okey, kemudian bagaimana contoh soalan dan juga contoh jawapan yang cikgu nak buat. Okey. Baik. Kalau contohnya, contoh, okey, cikgu terlupa. Alamak. Soalan ni sepatutnya soalan nombor 1 lah. Okey. Yang atas ni nak soalan nombor 2. Ataupun cikgu nak tulis ni kelas, sekolah, nama kan. Cikgu nak buat sekolah dulu. Cikgu tak nak buat kelas. Cikgu nak buat sekolah dulu baru kelas. Boleh, tak ada masalah. Cikgu nampak tak dia punya cursor ni dah jadi apa? Jadi anak panah 4 segi ni kan. Yang jadi macam ni kan. Okey. Cikgu klik dan drag. Cikgu tarik. Cikgu klik dan tarik sahaja ke atas. So, cikgu tarik pelan-pelan lah. Jangan tarik laju sangat. Okey, so dia akan jadi sekolah nombor 2, kelas kemudian nombor 3. Kalau cikgu nak tukar balik, tak ada masalah. Cikgu pergi dekat tengah-tengah ni, tekan dan kemudian tarik pelan-pelan ke atas sampailah ke mana yang cikgu nak bawa soalan tu dan kemudian lepaskan. So dia akan jadi baliklah nombor 2. Okey? Faham cikgu ya? Okey, baik. Okey, jadi bila kita dah siap soalan ni, okey, takkan nak kosong aja kan. So apa yang kita boleh buat adalah kalau kita kosong macam ni, inilah hasil dia. Kita tekan mata, inilah hasil soalannya. Jadi tak macam tak best. Kita pun naklah letakkan gambar kita ke, ataupun kita nak letak color sikit kan. So cikgu letak, tengok dekat sini, customize theme, tema. Okey, cikgu letak tema ni. Kalau cikgu ada gambar, cikgu boleh letak gambar masing-masing ataupun gambar cikgu. Cikgu upload dekat sini. Contoh macam saya ada gambar mana ada tu saya punya gambar. Sekejap, saya punya gambar. Gambar saya. Okey. Ni. Okey. Ni contoh gambar saya. Contoh kan. Saya masukkan science tube contohnya. Kalau ada gambar sendirilah. Kalau cikgu tak ada gambar, okey, macam saya ada kan. So dia akan jadi, bila saya isi macam ni, done. Saya klik saja done dekat sini. So dia akan jadi macam mana? Header. Nampak? Adalah gambar saya kat atas tu. Tapi kalau cikgu nak tak nak gunakan gambar ini, cikgu pangkah. Cikgu gunalah gambar yang ada. Okey. Contohnya ni macam-macam, work and school, illustration, birthday lah, apa benda. Kalau macam saya buat soalan sains kan. Work and school ni, saya pilih lah gambar-gambar yang berkaitan, contoh macam ni kan. Jadi dia dah tekan insert dekat bawah ni. Kemudian dia masuklah dekat atas tu. Jadi tema dia pun akan bertukar. Okey. Sesuai dengan color dan juga apa nama tema yang gambar kita dah buat tadi. Okey. Baik. Nampak tak keluar lagi. Okey. Mana kita pilih tadi? Lambat sikit ke ya? Okey. Insert. Okey, kejap. Okey dah. Masuk ada dah.
So dekat sini pun cikgu boleh customize lagi. Theme color, okey. Apa nama? Kemudian apa lagi kat bawah ni? Background color, cikgu tengok ya. Ni saya singkatkan sikit. Background color, cikgu nak ubah. Font style, tulisan pun cikgu boleh ubah, okey. So di sinilah. Tapi kalau untuk soalan kita buat yang basic sudahlah cikgu ya. Okay, yang penting murid boleh baca dengan betul. Okey, baik. Tapi tak selesai cikgu ya. Cikgu boleh pangkah ni, theme option ni. Okey, cikgu tekan preview. Inilah contoh soalan yang akan terhasil. Okey, cikgu, ini baru Google Form tau. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan dia quiz? Okey, cikgu boleh tekan dekat ini, gambar gear ni. Dekat setting ni, cikgu tekan setting ni. Di sini adalah setting yang penting yang cikgu kena buat. Okey, ini penting ya. Cikgu jangan skip ya. Cikgu tengok sampai habis. Di sini, general ni ada 3 bahagian. General, presentation, quiz. Yang penting dekat general ni, cikgu jangan tikkan collect email address. Untick dia. Okey, kemudian require sign in ni cikgu untick juga, sebab kalau cikgu tick yang ini, murid-murid ataupun cikgu ataupun siapa yang nak jawab soalan ni, dia mesti log in dulu menggunakan MOE ataupun Google Classroom punya ID. Okey, jadi kita bukan tak nak, tapi kalau kata benda tu membataskan sampai budak-budak tak boleh nak buat, dia orang terpaksa pula nak cari password, tak jumpa password, sampai nyudahnya dia orang kata tak payahlah buat. So sampai tak tujuan kita, matlamat kita nak bagi budak revision. So tak sampai. So saya tak galakkan lah, maksudnya saya biarkan dia open. Okey, so dengan cara ini mungkin orang luar pun boleh buat. So ilmu yang ataupun ulang kaji yang kita buat mungkin akan dapat manfaat kepada semua lah. Dan kemudian jangan buat limit to one response. Kalau kita tekan limit to one response, maksudnya seorang boleh mesti isi sekali sahaja dan mereka mesti sign in ataupun mereka mesti log in. Kalau dia tak log in, dia orang tak boleh nak jawab. Sebab satu email, satu respon sahaja. Okey. Kemudian edit after submit ni maksudnya lepas dia orang hantar dia boleh edit, tak payah. Okey, untuk Google Quiz ni kita buat tak payah edit after submit. Dia orang boleh tengok skor dan dia orang boleh buat lagi. Okey. So sini general Okey, yang kedua untuk presentation. Presentation ni lebih kepada apa yang kita nakkan murid-murid nampak sewaktu dia menjawab soalan ya. Sebagai contoh, yang pertama show progress bar ni, dia boleh tengok lah kalau dia jawab ada 10 soalan, kalau kata dia akan tulis di situ 1/10 ataupun progress dia berapa peratus yang dia dah buat dan sebagainya. Cikgu nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Okey, kemudian shuffle question order. Okey, yang ini seboleh-bolehnya jangan guna cikgu ya, sebab shuffle question order ni dia akan jumble up kita punya soalan. Okey, termasuklah yang cikgu bubuh nama kelas sekolah tu. Okey, walaupun itu bukan soalan tapi dia ambil kira sebagai soalan. Bila cikgu tekan shuffle question order ni, so dia akan tukarkan kejap nama tu di bawah, soalan 1 di atas, kemudian soalan 2 di atas, kelas di bawah. So nanti pening. So jangan klik kepada shuffle question order. So show link to another response sahaja. Okey. Baik, dan show link to submit another response ni maksudnya dia boleh buat lagi selepas itu. Confirmation message ni cikgu boleh bubuh tahniah dan boleh cuba lagi, ataupun cikgu boleh tulislah apa yang cikgu nak ucapkan pada dia selepas dia menghantar ataupun klik submit ataupun menghantar quiz tersebut. Ataupun cikgu bolehlah tulis lepas ni jangan putus asa ke kan. Okey, terpulang pada cikgu nak buat ayat apa. Okey. Okey, dan kemudian di sini yang kita nak menjadikan dia sebagai quiz. Okey. Jadi cikgu nak jadikan dia sebagai quiz, cikgu kena buat make this as quiz. Kemudian log mode ni tak payah. Log mode ni maksudnya kalau kita nak buat open quiz yang serius lah. Maksudnya sambil dia buat itu dia tak boleh nak rujuk ke website lain ataupun page lain ya. Okey, dia mesti buat kat situ sahaja. Kemudian release grade, maksudnya budak boleh tahu markah dia bila. Okey, immediately ni maksudnya lepas dihantar dia tahu dah dia betul berapa per berapa. Ataupun kalau cikgu nak buat later, selepas cikgu dia tengok sesuatu, cikgu baru nak release grade dia pun boleh. Tapi kalau nak senang, cikgu buat immediate lah. Okey. Dan kemudian respondent can see, orang yang buat tu dia boleh tengok soalan yang dia tak jawab, soalan yang dia betul dan berapa markah dia. Yang ini semua penting. So cikgu bagi saja. Sebab di sinilah dia nak buat latih tubi sendiri. Dia tahu berapa dia salah, dia tahu berapa dia betul dan dia nak buat balik. Okey. Baik. So dah siap macam ini, cikgu tekan saja save. Okey, dekat bawah tu ada save kan. Dekat sini mungkin tak nampak sebab saya dah ada bar sekejap ya. Saya
Saya hilangkan bar ni Okey, nampak tak save kat bawah ni? Ni save, cikgu tekan save ni. Okey, so jadilah dia sebagai quiz. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita kembali edit, cikgu nak bubuh markah pula. Panjang sikit lah kan, tapi tak apa. Sekali belajar je cikgu. Okey, jadi di sinilah kita nak taruhkan, kita nak letakkan dia punya markah. So macam mana cikgu nak letak markah? Cikgu hanya klik saja di kotak di kotak yang kita nak letakkan markah. Macam ni nama tak perlulah. Okey, nama penuh ni tak perlu, tak payahlah letak answer key pula kan. Kelas tak perlu, sekolah pun tak perlu. Okey, kemudian kita tengok ni soalan 1. Kita tekan kotak soalan 1 baru kita boleh edit. Ingat setiap kali kita nak edit, kita kena klik dekat kotak tu dulu baru kita boleh edit. Okey, kadang-kadang cikgu kata, kenapa soalan nombor 2 ni tak ada, tak boleh saya nak set markah. Memanglah sebab cikgu tak klik lagi. So cikgu just klik dekat sini, bolehlah cikgu set markah dia ataupun buat edit. Ni nampak soalan 1 cikgu tak klik, memanglah dia tak keluar. So cikgu klik dekat sini. Okey, so barulah kita boleh edit. Okey, dekat sini kita boleh bagi tahu dekat mana answer key ni. Okey, apa dia punya jawapan yang betul. So, nampak dia loading dia macam pula ni. Okey. So, kita tekankan jawapan dia adalah bertelur dan melahirkan anak. Sebab apa? Sebab ni dia punya style jawapan dia adalah checkbox kan. So, kita bolehlah letakkan dua jawapan. Kemudian add answer feedback ni maksudnya kalau budak tu dah jawab, dah submit, dia dah tahu ni jawapan aku tadi salah ni yang betul. So cikgu bolehlah tulis kat sini. Cuba lagi ke, cikgu nak tulis cuba lagi ke, ataupun kalau jawapan yang betul tahniah. Kalau jawapan yang salah cikgu tulis kat sini, cikgu tulis Kalau incorrect answer ni cikgu tulis cuba lagi. Ataupun cikgu nak tulis rujuk buku teks. Okey, kalau correct answer jawapan yang betul cikgu tulislah tahniah. Okey, so save. Okey, nampak. So jadi automatik bila budak jawab salah dia akan keluar rujuk buku teks, kalau dia jawab betul dia akan keluar tahniah. Okey, dan kemudian cikgu boleh letakkan markah dekat mana? Dekat atas ni. Contoh satu soalan cikgu letakkan 2 markah ataupun 3 markah. Okey. So dah siap tu cikgu hanya tekan done. Okey, cikgu dah siap tu, cikgu tekan done dan kemudian cikgu nak tengok bagaimana dia jadi bagaimana jadi soalan ni tadi, cikgu tekan preview. Okey, so preview kita tengok soalan ni tadi kita tak masukkan jawapan, so tak adalah dia punya jawapan kan. Okey, so soalan ini kita dah masuk tadi markah 3 point dekat sini. Dan kemudian ini kalau kita jawab, kalau kita submit, dia akan nampaklah dia punya kita boleh semak teruslah jawapan dia selepas itu, dia akan dapat tahu jawapan dia betul atau salah dan kita pun sebagai pembuat kuis dapat respon jawapan yang dia tuliskan. Kemudian nombor 2 tadi kita tak set lagi jawapan, so kita pangkah dulu preview ni, tutup dulu preview, leave page. Okey, jadi kita set pula soalan nombor 2 ni tadi. Soalan nombor 2 kita set answer key apa, sebabkan okey ada kita tulislah sikit sini nombor 2 ni kita tulis buatlah sikit soalan kan. Apakah haiwan yang bertelur? Okey. So option 1 ayam, option 2 kambing, option 3 buaya. No. Zirafah. Okey, so kita tekan dekat answer key ni, kita setkan jawapan dia adalah ayam. Okey, dan markahnya adalah 2 markah dan kemudian kita klik done dekat bawah ni ni dekat bawah ni ada done, kita tulis klik done, maksudnya selesai. Okey, so di sini kita ada 2 soalan yang kita dah set answer key dia. Okey, dan kemudian macam ni kita nak tengok hasil dia, kita pergi dekat preview. Okey. So ada 3, ada nama penuh, ada kelas, ada sekolah, kemudian ada soalan 1 dan juga soalan 2. Okey, kita cuba jawab cikgu. Kita cuba jawab tadi, kita jawab ayam, kemudian yang ni kita jawab salah. Kita jawab membiak. Okey, ini kita tulis je cikgu sebagai contoh nama Afiq. Okey, kelas 2 Bestari dan sekolah SKSU, katakan SK Hutan Ulu kan. Okey, and then kita submit. Bila submit, ini yang akan dapat dilihat oleh murid-murid tadi, iaitu tahniah, dan boleh cuba lagi sebab kita dah tuliskan tadi. Kemudian mereka boleh melihat markah mereka iaitu view score. Okey, tekan view score, mereka nampaklah jawapan dia nombor 1 tadi salah. Okey, sebab jawapan dia tulis membiak. Sepatutnya jawapan yang betul adalah bertelur dan melahirkan anak.
respon yang kita masukkan tadi adalah rujuk buku teks. Okey, dan yang nombor 2 betul. Okey, so betul dapatlah 2 markah. Ini paparan murid. So pada kita nanti, okey, ini kita pangkar atas ni. Ini pun okey, ini nampak ni, dia boleh submit another response sebab kita tak setkan tadi limit one response kan. So dia boleh buat lagi. So kita pangkar kat sini. Okey, ini adalah soalan asal kita tadi. So inilah cara untuk kita setkan markah dan juga setkan jawapan yang betul. Okey cikgu, sekarang ni soalan kita dah siap. Okey, macam mana kita nak share ataupun kita nak bagi link ni ataupun quiz ni kepada murid-murid kita. Kita dah tengok tadi dekat setting, kita masuk lagi sekali setting, kita check balik. Kita jangan buat collect email address, yang ini pun kita kosongkan dan kita kosongkan. Edit after submit pun kosong. Okey, kemudian presentation ini kita biarkan show link to submit and response sebab kita nak suruh dia buat lagi. Dan kemudian ini dia punya confirmation message dan kemudian quiz. Okey. So kita dah buat kat sini semua, kita save. Okey, dan kemudian macam mana kita nak hantar soalan ni? Kita last check, kita preview lagi sekali. Okey, kalau cikgu dah puas hati, tajuk haiwan, nama, sekolah, kelas semua dah ada. Kalau cikgu dah puas hati, cikgu pangkah saja, cikgu klik pada send. Okey, cikgu klik pada send. Okey, di sini ada 3 cara. Kita boleh send melalui email, kemudian get shareable link ataupun dapatkan link dia, dan kemudian kita embed. Kita nak embed ke mana-mana kan, ke website dan sebagainya. So di sini pun cikgu pastikan jangan collect email address. Kalau tidak dia kena sign in. Okay, so kita ambil yang tengah ni iaitu get shareable link. Dapatkan link dan kemudian kita ambil yang ini. Kita klik sekali saja, dia dah biru semua tu. Kita right click dan kita copy. Ataupun kita boleh just klik di sini copy. Okay, bila kita klik ni copy, kita masukkanlah dalam Telegram, dalam WhatsApp ke ataupun dekat mana-mana lah kita nak hantar. Kalau saya suka buka di Note. Kita buka lah Notepad ke atau Word. Okay, apa yang kita ada. So dekat sini nampak ni So saya just paste di sini. Okay, saya paste di sini supaya kita dapat ingat link ni untuk kita bagi kepada murid kita nanti. Kalau cikgu tak nak link yang panjang macam ni susah, okay, cikgu boleh shorten URL. Nampak, cikgu klik je shorten URL, dia bagilah link yang pendek sedikit. Okay, so cikgu klik sini sama juga, cikgu klik di sini dan cikgu klik copy. Sama juga dia punya cara dia, cikgu pastekan sahaja dan kemudian cikgu pastekan sahaja. Allah, tertekan pula, sorry. Copy. Kemudian cikgu pastekan sahaja di sini. Okey, ini adalah link dia. So cikgu, macam mana cikgu nak test? Cikgu klik sahaja copy ni tadi dan cikgu buka browser cikgu yang tadi, cikgu buka new browser, cikgu paste and go. Okey. Dan kemudian keluarlah soalan untuk dijawab. Okey, jadi cikgu boleh cuba untuk memberikan soalan ni kepada murid-murid cikgu untuk dicuba. Okey, bagaimana cikgu? Boleh? Setakat ni faham jadi cikgu boleh cuba dulu. Kalau cikgu rasa tak faham ataupun cikgu ada lagi soalan, cikgu boleh tanya dalam ruangan komen ataupun cikgu boleh terus email saya ke ataupun cikgu DM saya ke. Okey, dekat, kalau cikgu nak DM saya, cikgu boleh DM saya dekat page Facebook saya ni, Science Tube Mr. Afifi, ataupun kalau cikgu nak tengok melalui YouTube, cikgu nak komen, cikgu komen sahaja di ruangan komen di bawah ni. Okey. Baik, jadi cukup setakat ini untuk tutorial bagaimana untuk membina Google Quiz dan menggunakan Google Form. Okey, kita akan datang lagi dengan next tutorial selepas ini, bagaimana kita nak masukkan Google Classroom dan sebagainya. Okey, dan kalau cikgu berminat, ada topik yang cikgu rasa cikgu nak belajar, cikgu selesa, cikgu belajar cara macam ni, cikgu bagi tahu dalam ruangan komen ataupun DM saya. Okey. So, sebelum kita berjumpa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Afifi Arif, di YouTube, supaya cikgu dapat tahu, dan cikgu jangan lupa tekan butang loceng untuk dapat notification setiap kali saya buat video baru. Okey? Okey, jumpa lagi. Bye-bye.